Assalamualaikum. Okey, selamat pagi semua. Dalam kelas hari ini, kita akan sambung lagi 3 kelas mikroorganisma iaitu alga, bakteria dan virus. Okey, kita mulakan dengan alga. Okey, apa itu alga? Okey, alga juga merupakan salah satu mikroorganisma. Alga mempunyai saiz yang berbeza-beza. Terdapat alga makroskopik yang dapat dilihat dengan mata kasar, contohnya alga laut. Ada juga alga mikroskopik yang berukuran 1 mikrometer hingga beberapa ratus mikrometer. So, cuba tengok gambar dekat sebelah ni. Ada alga laut dekat bawah, dekat atas tu contohnya Spirogyra dengan Chlamydomonas ni adalah alga mikroskopik yang kecil. Alga laut ni alga yang besar, kita boleh nampak dengan mata kita. Okey, bentuk atau struktur asas. Alga mempunyai kloroplas yang mengandungi klorofil. Okey, seperti yang kita tahu, klorofil ni dia merupakan satu item lah yang menyebabkan warna hijau pada tumbuh-tumbuhan. Jadi, kebanyakan alga berwarna hijau disebabkan kehadiran klorofil. Klorofil membolehkan alga menghasilkan makanannya sendiri melalui fotosintesis. Okey, perhatikan gambar rajah A, contoh Chlamydomonas. Okey, kita ada flagellum. Flagellum ni macam ekor lah, tapi di bahagian depan yang memudahkan untuk alga tu bergerak. Lepas tu ada vakuol untuk menyimpan makanan. Lepas tu ada nukleus, kloroplas yang menyebabkan alga berwarna hijau. Ada membran sel, dinding sel dan mitokondria. Okey, untuk Spirogyra, so kita tengok untuk Spirogyra dia ada vakuol juga, ada berbenang sitoplasma dan juga kloroplas yang menyebabkan dia berwarna hijau, ada nukleus dan juga sitoplasma. Okey, habitat dan cara pembiakan. Habitat alga ialah air tawar, air masin, tanah lembap dan kulit pokok yang terdedah kepada cahaya matahari. Alga seperti Chlamydomonas species dapat membiak secara aseks melalui belahan dia dua dan secara seks melalui konjugasi. Alga seperti Spirogyra species pula membiak secara seks melalui konjugasi. Okey, rujuk Rajah 1.8 ni pembiakan aseks dan seks dalam Chlamydomonas species. So kita tengok. Okey, asal daripada satu mengalami mitosis. So apabila mengalami mitosis dia akan menghasilkan lebih banyak anak. So berlakulah pembiakan aseks sebab maksudnya dia tak ada pasangan ya. Okey, kemudian dia berlaku pembiakan aseks so menghasilkan zoospora yang akhirnya berkembang menjadi alga-alga yang baru. So kalau kita tengok dekat gambar ni daripada satu boleh jadi 4. Okey, kaedah pembiakan seks pula. Okey, gamet daripada Chlamydomonas species yang lain melakukan konjugasi. So korang nampak dia macam ada struktur berbenang yang dia punya flagellum tu macam bergabung, macam bercantum, kemudian dia menghasilkan bahagian lorong tengah, perpindahan bahagian detik antara dua Chlamydomonas menghasilkan zygote, seterusnya melakukan proses meiosis dan menghasilkan anak-anak sel-sel yang baru yang kita juga panggil sebagai zoospora. Okey, dan akhirnya dia membesar menjadi Chlamydomonas dewasa. Okey, bakteria. Bakteria dikelaskan dan diberi nama mengikut bentuk asasnya iaitu Vibrio yang berbentuk seperti koma, okey, Coccus yang berbentuk seperti bulat-bulat, okey, Spirillum yang berbentuk gegelung dan Bacillus yang berbentuk silinder. Okey, struktur asas bakteria. Kebanyakan bakteria ada dinding sel yang teguh yang memberikan bentuk dan sokongan kepadanya. Dinding sel bakteria tidak dibina daripada selulosa tetapi daripada asid amino dan polisakarida. Sesetengah bakteria ada kapsul yang melindungi dinding sel. Sesedangkan bakteria ada rambut halus yang dipanggil pili yang membolehkan bakteria melekat pada permukaan tertentu. Ada juga bakteria yang mempunyai ekor dikenali sebagai flagellum untuk membantu pergerakannya. So kita tengok Rajah 1.14 ni adalah struktur asas bakteria. Okey, kalau tengok bakteria ni saiz dia kecil. Kebanyakan bakteria memang kita boleh kata memang bakteria kita nampak dengan mata kasar. Kita kena tengok melalui mikroskop. Okey, so dia ada dinding sel, ada membran sel, ada bahagian letik kat tengah, dia ada sitoplasma dan dia berada dalam kapsul yang memberi bentuk kepadanya dan ada bintil glycogen sebagai makanan dia lah. Okey, dan flagellum ni untuk memudahkan pergerakan bakteria itu sendiri.
Okay, habitat dan ciri istimewa. Okay, bakteria dapat ditemukan dalam udara, air, tanah dan kesemua organisma dan bahan yang mereput. Bakteria seperti Bacillus anthracis membentuk endospora supaya dapat bertahan dalam persekitaran yang ekstrim seperti kawasan yang terlalu panas atau sejuk, kemarau dan kekurangan makanan. Endospora ialah spora yang terbentuk di dalam sel bakteria dan mempunyai permukaan perlindungan yang kuat. Okay, permukaan perlindungan ini akan pecah apabila kawasan persekitarannya sesuai untuk pertumbuhan dan untuk bercambah membentuk bakteria baru. So jadi kat sini kadang-kadang kita tengok bakteria, kita rasa macam kita dah bersih, tapi bila kita lembab saja tiba-tiba kita boleh dapat penyakit. Sebab apa? Bakteria ni dia boleh wujudkan endospora. So maksudnya dia boleh macam menghibernasi. Bila dia dapat kawasan yang sesuai, baru dia akan bertumbuh lah. Okay, so ni gambar Rajah 1/16 ni adalah contoh endospora. Okay, spora dekat dalam, okay, dia ada permukaan pelindungan. So permukaan pelindungan ni akan melindungi spora dekat dalam tu sehinggalah dia menemui situasi keadaan yang sesuai, barulah dia akan bercambah. Okay, so kita panggil ni sebagai endospora. Okay, cara pembiakan bakteria. Okay, bakteria membiak secara aseks iaitu belahan dia dua dan juga secara seks melalui konjugasi. Okay, kita tengok gambar rajah ini. Contoh belahan dia dua. Okay, daripada satu sel induk mengalami pembahagian bahan genetik, seterusnya pembahagian sitoplasma dan menghasilkan dua sel anak. Okay, manakala untuk konjugasi pembiakan seks, okay, mula-mula dia akan membentuk tube konjugasi. Okay, kita ada plasmid mewujudkan tube konjugasi, okay, kromosom, okay. Seterusnya pertemuan antara dua sel, okay, bertemu dah kedua-dua sel tu. Yang ketiga, pemindahan bahan genetik berlaku apabila sebahagian plasmid didermakan. So plasmid itu didermakan ke sebelah. Okay, apabila dibahagi dua, plasmid dibahagi dua, maka sel anak dengan kandungan genetik yang sama akan terhasil. So kita tengok gambar, ada sel penderma, ada sel penerima. So terhasillah satu sel anak yang baru dengan kandungan genetik yang sama. Ni kaedah konjugasi. Okey, seterusnya kita berkenalan dengan virus. Sejak akhir-akhir ni kita tahu virus sangat glamour. Contohnya virus yang paling glamour sekarang semestilah virus COVID-19. Okey, apakah itu virus? Virus merupakan mikroorganisma yang paling seni, iaitu paling halus dengan saiz kurang daripada 0.5 mikrometer. Maksudnya dia sangat-sangat halus. Virus hanya dapat dilihat melalui mikroskop elektron. So macam mana rupa mikroskop elektron ni? Kamu boleh tengok dekat gambar foto 1.5 besar ya mikroskop elektron ni. Dia tak sama dengan mikroskop dekat makmal. Dekat makmal sekolah lah, dia berada dekat makmal perubatan dan sebagainya. Okey, makmal universiti adalah mikroskop. Okey. Seterusnya kita tengok bentuk virus. Okey, virus yang berlainan punya bentuk yang berbeza seperti gambar di sebelah. Okey, yang pertama bentuk sfera. Okey, contohnya adalah virus influenza. Dalam virus influenza ni ada RNA yang merupakan bahan genetik lah bagi virus dan ada lapisan protein dekat luar yang membentuk bulatan. So sebab tu virus ni kita kata bentuk sfera. Yang kedua adalah bentuk helix. Helix ni maksudnya bentuk yang macam berubah-ubah. Okey, dia macam gegelung, okey gitu. Okey, dia ada lapisan protein dekat luar dan RNA dekat dalam. Contohnya adalah virus mosaic. Okey, yang ketiga adalah berbentuk polyhedral, bentuk macam ada bentuk poligon. Okey, contohnya adenovirus. Okey, dia ada lapisan protein dekat luar. Lapisan protein yang sebenarnya memberikan bentuk pada virus di dalamnya ada DNA, dekat luarnya ada glycoprotein. Okey, yang keempat adalah bentuk kompleks. Bentuk kompleks macam kita tak boleh nak kata bentuk dia macam mana. Dia macam nak kata macam alien pun boleh lah. Dia macam bentuk yang berbeza daripada tiga bentuk sebelum ni. Okey, contohnya adalah bacteriophage, gabungan helix dan polyhedral. So, kompleks ni maksudnya dia mungkin gabungan antara sfera dengan polyhedral ke, helix polyhedral ke, helix dengan sfera ke, macam tu . Okey, so sama juga macam virus yang lain, ada bentuk yang lain, dia ada lapisan protein yang memberi bentuk yang di luar dan DNA berada di bahagian dalam. Jadi kalau kau perhatikan keempat-empat bentuk, kesemua DNA berada di bahagian dalam dilindungi oleh lapisan protein di bahagian luar. Okey. Okay, struktur asas dan ciri khas. Virus terdiri daripada berbenang asid nukleik, asid deoksiribonukleik DNA atau asid ribonukleik RNA yang dilindungi oleh lapisan protein. Lapisan protein ini dikenali sebagai kapsid yang menentukan bentuk virus. Virus tidak menjalankan respirasi, pertumbuhan dan tidak bergerak balas terhadap rangsangan. So kalau kita tengok virus ni macam
matlamat pun dia ni. Sebenarnya dia bukannya nak makan ke, dia bukan nak bernafas ke, dia juga tak bertumbuh dan juga tidak memberi gerak badan secara sangat. Maksudnya kalau ada cahaya ke tak ada cahaya tak ada kisah pun kat dia. Gelap ke cerah dia tak perlukan semua tu, tak kisah pun. Okay, virus hanya fungsi hidup dia ni hanya membiak dengan menjangkiti sel perumahnya seperti bakteria, haiwan dan tumbuhan. So virus ni antara kelas mikroorganisma yang sangat-sangat unik bagi cikgu sebab dia memang dia seolah-olah macam tak tahulah kenapa dia ni wujud. Kalau kita fikir secara logik, kenapalah dia ni wujud? Sebab dia macam tak ada matlamat yang nak bernafas pun tak, berkumur pun tak. Tapi dia hanya menjangkiti, merosakkan sel perumah. Okay, so kalau kita perhatikan, kalau kita imbas kembali ke lima-lima kelas mikroorganisma, so virus saja yang tak ada sifat baik. Virus saja yang jahat. Okay, kita tahu dalam bakteria ada yang baik, ada yang jahat. Okay, sama juga dengan protozoa, ada baik ada jahat. Okay, alga semuanya baik. Okay, kulat ada baik ada jahat. Tapi virus memang jahat. Okay, dia adalah patogen. Okay, patogen ni maksudnya mikroorganisma jahat. Okay, so kita tengok urutan proses pembiakan bakteriofag dalam sel bakteria. Ni kita tengok macam mana virus merosakkan sel bakteria yang baik. Okay. Okey, ni contoh bagi bakteriofag lah. Yang pertama, virus melekatkan diri pada permukaan sel perumahnya seperti sel bakteria. Okey, kemudian yang kedua, virus menyuntikkan bahan genetiknya iaitu DNA ke dalam sel bakteria. So, dia tinggalkan dia punya kapsid, lalu dia punya kapsul protein dekat luar. Dia hanya masukkan bahan genetik dia saja ke dalam DNA bakteria. Okey, langkah yang ketiga, bahan genetik virus mengambil alih kawalan sel bakteria sambil membahagi dan menggunakan bahan dalam sel bakteria untuk membina lapisan protein atau kapsid. Bila dia masuk, dia macam menakluki sel bakteria tu. So, bakteria tu akan kalah dengan dia. Maksudnya dia akan menggandakan diri bila once dia masuk dalam sel bakteria tu. Dia bina dia punya kapsul protein, digandakan dia punya DNA kan. Okay, yang keempat, bilangan virus baru yang dihasilkan dalam sel bakteria akan bertambah. So, bila dia berada dalam tu, dia gunakan segala kemudahan yang ada dalam badan bakteria tu untuk hasilkan dirinya lebih banyak. So, bila diri dia banyak, dia akan masuk balik dalam dia punya macam sarung dia tu. Okay, kemudian langkah yang kelima, virus baru memecahkan sel bakteria dan membebaskan diri untuk menyesang sel bakteria yang lain. So, lepas dia dah rasa dia dah kuat, dia ramai kat sini, dia akan pecah daripada sel bakteria tadi dan dia pergi menjangkiti pula sel bakteria yang lain yang masih sihat. Okay, nampak tak? Memang sikap dia ni, kalau kita tengok virus ni macam kisah-kisah alien yang kita belajar, kita pernah tengok dalam movie tu. Alien jahat yang datang untuk menakluki bumi. So macam itulah kisahnya virus. Okay. Okay, so habis dah kita dah belajar tentang kelima-lima kelas mikroorganisma. So untuk uji kefahaman anda, Cik Guna, anda cuba jawab soalan dari buku modul sains muka surat 3 dan 4 sekarang. Okay, kita akan teruskan perbincangan jawapan kita dalam grup WhatsApp atau Telegram. Okay, jumpa kat sana.